Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Penyalahgunaan Teknologi Punca Keruntuhan Akhlak Remaja Kini. Kami akan memfokuskan kepada persepsi atau kesedaran masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi yang menjadi punca kepada keruntuhan akhlak remaja kini. Tugasan ini disediakan kepada Puan Syahrina binti Abdullah dan disediakan oleh ahli kumpulan 8 iaitu saya sendiri Nur Atikah, Mutakiah, Akilah, Nurul Alia Izzati, Nur Azwani, Nur Ain, Muhammad Nur Syafi, Ho Yamping, Satyashri dan Fatin Farahani. Saya Nur Atikah binti Mazlan, nombor matrik 280292 akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan berkaitan pengenalan. Teknologi yang pesat berkembang pada masa kini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku dan kepribadian remaja masa kini. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh warga universiti di seluruh Malaysia, kami telah mendapati bahawa penyalahgunaan teknologi ini telah menjadi punca kepada keruntuhan akhlak remaja kini. Juga berdasarkan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM, penggunaan internet dalam negara Malaysia telah meningkat kesan daripada pandemik COVID-19, terutamanya dalam kalangan remaja. Seterusnya, kajian kami terdiri daripada 3 objektif yang utama, iaitu yang pertama, untuk mengetahui impak media sosial terhadap keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Yang kedua, untuk melihat sejauh mana hubungan media elektronik dalam menyumbang kepada keruntuhan akhlak. Yang ketiga, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan ICT dalam kalangan pelajar. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan teknologi? Yang kedua, apakah kesan penyalahgunaan teknologi terhadap keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja? Yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi bagi mengurangkan penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja? Dan yang terakhir, apakah cadangan untuk menyelesaikan masalah ini? Seterusnya, metodologi kajian. Kami telah menggunakan 2 kaedah iaitu data primer dan juga data sekunder. Bagi data primer, kami telah menggunakan kaedah soal selidik dalam kalangan orang awam melalui Google Form. Kami juga telah berjaya mendapat responden seramai 100 orang yang terdiri daripada warga pendidik, pelajar menengah tinggi dan juga pelajar IPT. Seterusnya, bagi data sekunder, kami telah menggunakan maklumat daripada sumber internet yang relevan seperti laman web yang sahih dan dipercayai yang berkaitan dengan isu penyalahgunaan teknologi yang dibincangkan. Data sekunder ini digunakan bagi memperkukuhkan lagi fakta bahawa penyalahgunaan teknologi ini menjadi punca kepada keruntuhan akhlak remaja kini. Salam sejahtera, saya Ho Yamping, nombor matrik 280383 akan membentangkan dapatan kajian kumpulan kami. Setelah menjalankan soal selidik ke atas 100 orang remaja yang terdiri daripada 76 orang perempuan dan 24 orang lelaki, kami mendapati bahawa terdapat 64 orang menggunakan teknologi lebih daripada 5 jam dan diikuti dengan 19 orang guna dari 3 hingga 4 jam, 10 orang guna dari 4 hingga 5 jam dan 7 orang guna teknologi kurang daripada 3 jam. Seterusnya, 100 orang remaja tersebut telah dikehendaki untuk memilih 2 faktor menyebabkan berlakunya penyalahgunaan teknologi dan kami mendapati faktor dari segi individu mencatat jumlah yang terbanyak iaitu 90 kali. Hal ini demikian kerana sikap remaja yang suka mencuba sesuatu yang baru dan ingin mempunyai kebebasan sehingga mereka tidak mematuhi etika penggunaan teknologi yang betul. Faktor kedua terbanyak yang dipilih iaitu sebanyak 68 kali adalah dari segi pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, terdapat 5 orang saja yang memilih kurang didikan agama sebagai faktor penyalahgunaan teknologi. Tambahan pula, faktor-faktor lain yang telah dipilih adalah kecanggihan teknologi, pengaruh dari persekitaran dan akhir sekali adalah dari segi keselamatan. Seterusnya ialah kesan penyalahgunaan teknologi. Terdapat 26% orang yang memilih remaja akan terlibat dengan keganasan dan pornografi dan diikuti dengan 25% orang memilih penyebaran fitnah yang menyebabkan kesukaran berbeza serta sesuatu berita. Selain itu, 20% yang memilih hubungan dengan keluarga dan rakyat akan menjadi renggang sebagai kesan.
17% memilih remaja akan mengubah cara percakapan dan perlakuan dan 13% yang memilih remaja akan mengubah cara pemakaian sebagai kesan penyalahgunaan teknologi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Satyashri dan hari ini saya akan membentangkan tentang dua perkara iaitu cabaran dan juga solusi. Bagi cabaran, berdasarkan kajian yang kami telah lakukan, kami telah mengenal pasti 4 cabaran utama yang remaja berhadapan dalam proses mengurangkan penyalahgunaan teknologi. Cabaran utama yang disetujui oleh ramai iaitu 76 daripada 100 orang ialah pergaulan bebas tanpa batasan melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Hal ini kerana ada kemungkinan besar di mana remaja boleh berhadapan ataupun bergaul dengan orang yang berniat jahat ataupun scammer. Cabaran kedua yang disetujui oleh 67 daripada 100 orang ialah anak-anak diberi gadget oleh ibu bapa mereka sendiri. Seterusnya, cabaran ketiga ialah remaja terlalu taksub dengan teknologi sehingga sikap remaja sendiri sukar untuk diubah. Cabaran ini berkait rapat dengan gaya hidup remaja pada masa kini di mana remaja terlalu bergantung kepada teknologi dari siang ke malam. Cabaran yang keempat ialah pemikiran remaja sendiri yang kurang matang dalam menilai sesuatu perkara. Bagi solusi pula, kami telah menyertakan 4 solusi di dalam Google Form kami. Solusi ketiga adalah solusi yang disetujui oleh ramai. Solusi ketiga adalah berkenaan melakukan aktiviti berfaedah seperti bersenam pada waktu lapang. Seterusnya, solusi satu adalah berkaitan dengan rohani di mana perlu penekanan proses pendidikan berteraskan pembangunan spiritual. Solusi keempat ialah media cetak dan elektronik menganjurkan program berkaitan personaliti remaja berjaya. Solusi akhir yang mendapat undian yang rendah ialah solusi kedua, di mana guru kaunselor memberikan sesi kaunseling untuk mengenal pasti masalah pelajar. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini, kami mendapati bahawa sikap individu seorang remaja yang mempunyai perasaan ingin mencuba perkara baharu merupakan faktor utama dalam penyalahgunaan teknologi dan menyebabkan keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Kajian ini juga membuktikan kesan utama dalam penyalahgunaan teknologi adalah remaja terlibat dengan keganasan dan pornografi serta terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi untuk mengurangkan penyalahgunaan teknologi dalam kalangan remaja. Oleh itu, kajian kami mencadangkan agar remaja melakukan beberapa perkara yang berfaedah pada waktu lapang seperti bersenam. Sekian sahaja daripada kami, Kumpulan 8. Terima kasih.